Hari ini juga kita sambut kemerdekaan 31 Ogos, tapi kita lancarkan untuk parti di peringkat Negeri Sembilan. Saya ucap sekali lagi terima kasih rakan-rakan daripada Parti Sahabat di AP Amanah pun turut hadir dengan pimpinan-pimpinan utama semua di sini, ya. Tetapi kemerdekaan ini mesti difaham rohnya, bukan tarikhnya. Bukan hanya menyingkirkan penjajah. Mengapa dia tolak penjajah? Kerana apa hak orang negara luar menjajah dan menindas kita, merompak kekayaan kita, bawa ke London, atau di Indonesia, Belanda, rompak, rakyat Indonesia miskin, kepala-kepala negara dan pembesar-pembesar di Belanda kaya raya, dibuat jembatan baru, bangunan baru, universiti baru, semua dari perah daripada titik peluh rakyat Indonesia. Begitu juga Malaysia. Sudah, yang kita tolak itu apa? Bukan saja orangnya, orang kulit putih, kerana kita ini rakyat. Yang kita tolak itu perangainya, kezalimannya, rasuahnya, rompakannya, penindasannya. Itu yang kita tolak. Baik, sekarang kita dah merdeka. Apakah kita mau ganti orang Inggeris dengan orang Melayu perangai lebih kurang sama? Orangnya lain. Negara merdeka, namanya Ahmad Muhammad Anwar Saleh Ibrahim, semua ada. Zulkifli pun ada, ya, namanya. Tetapi apakah perubahan merdeka itu selari dengan janji keramat kita? Janji keramat kita merdeka supaya negara itu demokratik, supaya ada kesaksamaan, supaya ada keadilan. Itu sumpah keramat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam peristiharaan merdeka 31 Ogos 1957. Kalau dulu dicatat dan tulisan Jawi, dipapar di tiap masjid dan di surau untuk semua rakyat baca peristiharaan kemerdekaan itu, ya. Dipampang besar poster dengan tulisan kad Jawi yang cukup cantik di tiap masjid dan surau yang saya ingat, ya. Di semua sekolah, tulisan Rumi tentunya. Itu anak-anak baca peristiharaan. Ya, tak semestinya kita faham, tapi ia harus memberikan makna sekarang. Apa dia? Ini janji. Bila kita sebut keadilan kepada semua, ya, tentunya keadilan kepada orang Melayu, kerana Melayu majoriti. Keadilan kepada semua, juga Cina, juga India, Dayak dan Kadazan. Itu janji kemerdekaan. Dah 20-30 tahun kita nak ubah. Keadilan maksudnya selesaikan kaum ini dulu, kemerdekaan itu kita robah kemudian. Dan kita lihat umpamanya ada orang melihat bahawa kemerdekaan itu hanya mengganti penjajah dengan pimpinan Bumiputera Pribumi baru. Tak semestinya tepat. Dia mesti ganti dengan rakyat sendiri, ya. Tetapi mestilah dengan cita-cita dan nilai baru menjaga kesejahteraan semua. Hentikan sifat bobrok yang merusakkan negara di bawah penjajah. Apa dia? Kuku besi. Setuju? Okey. Tak setuju? Masuk penjara. Aku perintah, gili aku, tangkap kamu, hadapkan ke mahkamah. Tak cukup satu kes, macam Lim Guan Eng, 3 kes berturut-turut. Kerana apa? Aku berkuasa sekarang. Saudara, sistem penjajah ini, siapa berkuasa, dia pegang undang-undang. Merdeka menjanjikan negara hukum yang tunduk pada hukum, bukan tunduk pada orang. Memang sukar. Sebab itu kita harus merasa terdedah dan terdidik dengan kefahaman baru ini. Ekonomi, kita tolak penjajah kerana ekonomi ini dikuasai oleh segelintir orang berkuasa dengan kroni-kroni mereka, keluarga mereka dan kawan-kawan taman lamat, semua kaya. Rakyat yang petani miskin terbiar. Tidak ada usaha, tidak ada sekolah desa. Di luar bandar tidak ada sekolah pasal itu. Ada sekolah-sekolah di bandar, ada sekolah luar bandar memang daif. Dilatih anak Melayu menjadi kerani. Itu
sebelum merdeka. Apakah tidak ada perubahan? Ada. Apakah tidak ada sekolah di luar bandar? Ada. Saya bukan datang untuk menafikan, mengatakan dalam sepanjang 63 tahun merdeka tidak ada perubahan. Ada. Tetapi kita nak nilai dari sudut janji kita matang sebagai satu negara yang demokratik. Kita janji ekonomi kesaksamaan. Tetapi kita lihat jurang kaya dan maha kaya dengan miskin terus melebar. Dulu kita kata Cina kaya. Ada orang masih cakap sama sekarang, Cina semua kaya. Dia pergi patut belah lukut ni, dia tengok Cina semua kaya ke tidak. Ini tak faham betul. Ada Cina kaya. Dan memang jurang memang diakui. Tetapi sekarang jurang di antara Melayu maha kaya dengan Melayu miskin itu juga kian melebar. Setelah merdeka, yang kita janjikan mengurangkan kesenjangan atau jurang maha kaya dengan miskin itu tidak berlaku. Sebab apa? Sebab dasar kita itu tidak membantu dan melihat kepentingan golongan bawah. Ini yang menyebabkan kita harus beri kesedaran kepada rakyat. Nah, itu sebab bagi saya merdeka ini tahun keramat. Bukannya di Malaysia, banyak negara macam itu. Di India, ucapan kemerdekaan Jawaharlal Nehru 1947 memang hebat. Tajuknya Tryst with Destiny. Seorang ini seolah-olah satu janji keramat dengan masa depan kita. Bahawa dengan detik 12 malam ini, India akan merdeka, mengusir penjajah, menjamin bukan saja kemerdekaan, kebebasan kepada seluruh rakyat India, membela mereka yang miskin. Tapi setelah 60-70 tahun yang merempat banyak lagi, rasuah masih berleluasa. Di Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, salah seorang negarawan Islam yang sangat hebat, beri pidato yang disebut Constituent Assembly Speech in 1947. Dia kata bahawa apa yang berlaku di Pakistan ini sesuatu yang luar biasa dalam sejarah. Kata dia cyclonic revolution. Tetapi dia bagi amaran, negara mungkin dan mudah hancur kalau amalan rasuah, penindasan, kuku besi, malam yang anda tak setuju, tangkap orang, fitnah orang, dakwa orang, ini kalau terus berlaku, negara akan rosak. Indonesia, ini banyak orang Jawa sini ni. Eling nan waspada. Ini peringatan Rangga Warsito yang kemudian dihebahkan oleh Bung Karno. Ya, bahawa waspada pada keadaan di mana yang baik masuk penjara, yang jahat jadi penguasa. Kerana sistem dah jadi kucak-kacir pada masa itu, zaman Belanda. Soekarno sebut dan bawa balik kisah zaman Edan. Orang Jawa tahu zaman Edan. Laksamana Daniel tak tahu pada Edan. Edan ni zaman gila. Ya. Yang baik masuk penjara, yang bobrok jadi penguasa. Jadi oleh yang demikian, rakyat mau bikin apa? Rakyat harus eling dan waspada. Mesti beringat dan waspada. Jangan ditipu, jangan ditindas, jangan jadi tali barut bodoh di peringkat bawah. Siapa yang sebut kepada kita? Rangga Warsito, pujangga Jawa di Keraton Yogyakarta pada masa itu. Jadi kalau ada orang Jawa belum baca Rangga Warsito, tolong mana ketua kampung? Tolong pinjam cerita zaman Edan ini biar orang Jawa, orang keturunan Jawa benar-benar faham bahawa pujangga Jawa besar. Dalam sejarah Kepulauan Melayu ini ada pujangga Jawa besar namanya Rangga Warsita atau Rangga Warsito yang menulis tentang zaman Edan. Satu peringatan untuk kita untuk
terutama di zaman merdeka ini. Jadi mudah-mudahan ini kita ingatkan. Terima kasih kerana saya pernah semangat cakap pasal ni. Sebenarnya saya cakap Tris Destiny, Nehru, Cyclonic Revolution, Jinnah dan Soekarno. Dia sebut merdeka ini menjanjikan jambatan emas untuk rakyat Indonesia. Waduh, bunyinya memukau, Pak. Bukan jambatan kayu yang dijanjikan, jambatan emas. Maknanya daripada keadaan bobrok, miskin, sengsara, derita di zaman penjajah Belanda kepada sesuatu yang bebas, merdeka, berdaulat dan lebih makmur dan seksama bagi rakyat Indonesia. Tapi enggak jadi, Pak. Sebab itu jangan kita terpukau dengan janji. Kita kena kerja, nilai dengan pemikiran dan akal yang Allah kurniakan. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan, terutama ahli mesyuarat kerajaan negeri, ahli Dewan Negeri, PKK dan seluruh jentera yang membantu kita pada hari ini. Saya harap kegiatan-kegiatan ini dikumandangkan di seluruh negeri supaya orang faham. Ya, jangan kita ingat politik ini hanya gempur-gempur sebelum atau menjelang pilihan raya. Kita nak orang insaf dan faham dan sama-sama membawa dan menuntut perubahan. Sekali semua terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada semua. Saya lancarkan kempen penerangan kemerdekaan bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.